Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzuddin bin Roslan. Nombor pendaftaran 06 DKA 20F2035 akan membentangkan kaedah fikah di dalam sains teknologi kejuruteraan. Baiklah, sekarang kita beralih kepada adat dijadikan sebagai hukum. Adat bermaksud sesuatu yang sudah menjadi kelaziman dalam kehidupan manusia. Uruf pula merujuk sesuatu yang telah dimaklumi oleh masyarakat hingga menjadi amalan kebiasaan. Keadaan ini membawa maksud adat, uruf atau kebiasaan sesuatu tempat itu sebagai sumber hukum dan rujukan dalam menentukan dan menetapkan sesuatu hukum untuk sesuatu isu atau kes tertentu yang tiada dalil, sumber hukum Islam atau nas syarak terhadap permasalahan tersebut. Sekiranya terdapat nas syarak, maka penggunaan kaedah ini akan terbatal. Baiklah, adat terbahagi kepada 4. Yang pertama, adat am. Yang kedua, adat khusus. Yang ketiga, adat sahih. Dan yang keempat, adat fasid. Baiklah, adat am bermaksud merujuk sesuatu kebiasaan yang diterima umum sebagai sesuatu yang memberi maksud tertentu. Contohnya, menggunakan email untuk menyampaikan sesuatu arahan atau suruhan menggantikan surat. Adat khusus pula didefinisikan sebagai perkara yang terpakai dan difahami oleh sesetengah masyarakat atau negeri atau dalam kalangan golongan tertentu. Contohnya apabila membincangkan tentang isu enjin kenderaan, sudah tentu melibatkan semua jenis kenderaan, sama ada kereta, motosikal, kapal laut, kapal terbang dan sebagainya. Bagi adat sahih pula, merupakan adat yang tidak bercanggah dengan nas syarak atau prinsip syariat, tidak menghalalkan yang haram, tidak membatalkan yang wajib atau menghilangkan kemaslahatan dalam syariat. Contohnya, seseorang menggunakan khidmat SMS, ATM, internet, pejabat pos, perbankan untuk membayar zakat fitrah. Yang keempat, adat fasik atau adat rosak. Adat fasik atau rosak ialah adat yang berlawanan atau bercanggah dengan nas syarak atau prinsip syariat atau menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib atau menghilangkan kemaslahatan dalam syariat. Contoh-contohnya bentuk-bentuk pertandingan yang menggunakan sistem pesanan ringkas ataupun SMS yang mempunyai unsur pertaruhan dan perjudian. Baiklah, aplikasi kaedah. Kaedah ini amat besar peranannya dalam pengurusan manusia. Setiap kajian dalam sains, teknologi dan kejuruteraan dibenarkan menggunakan kaedah ini sebagai sumber rujukan untuk membuat keputusan. Pemakaian kaedah ini hendaklah berdasarkan kefahaman yang mendalam tentang konsep adat dan uruf yang mampu menjadi rujukan hukum. Kebiasaan yang berstatus baik serta menepati kehendak syarak atau tidak bertentangan dengan prinsip syariat seharusnya menjadi perbincangan khusus sebelum sesuatu operasi penyelidikan dibuat. Kebiasaan yang diterima umum dan satu kelaziman yang masih belum cukup menjadi sandaran untuk menghasilkan bahan rekaan dan teknologi baru. Sekiranya impak buruk lebih besar, asas pertimbangan utama untuk menerima adat sebagai rujukan hukum adalah dengan mencegah berlakunya kemudaratan melebihi daripada menarik kemaslahatan kepada manusia. Oleh hal yang demikian, para saintis, teknokrat dan jurutera perlu menjadikan nas syarak dan prinsip-prinsip ulama syariat serta tujuan-tujuan syariat sebagai sumber teras dalam membuat penyelidikan. Antara syarat utama uruf atau adat diterima adalah seperti yang berikut. Yang pertama, uruf tersebut hendaklah menjadi satu amalan kebiasaan atau satu budaya yang diamalkan secara berskala besar oleh masyarakat, konsisten dan tidak mudah berubah-ubah dalam tempoh yang singkat. Contohnya, jual beli atas talian yang menjadi trend pada hari ini dikira sah dan menepati syarat-syarat jual beli. Yang kedua, hendaklah amalan yang dikatakan sebagai adat tersebut tidak bercanggah dengan nas syarak atau mana-mana prinsip syariat yang qatil. Contohnya, adat di negara kita dilihat di dalam sistem penggunaan tenaga elektrik dan sumber tenaga air. Pembayaran bil-bil tersebut ialah adat kebiasaan atau amalan. Namun, bayaran yang dikenakan itu tidak boleh melanggar peraturan syarak dan prinsip syariat Islam. Setelah selesai adat dijadikan sebagai hukum, kita akan beralih kepada aplikasi qawaid fiqhiyah dalam sains dan teknologi. Qawaid fiqhiyah ini menjadi satu garis paduan dalam menentukan hukum bagi sesuatu masalah atau isu yang timbul melalui penciptaan sains, teknologi dan kejuruteraan pada hari ini. Berpandukan kaedah fiqah, dalil Al-Quran serta hadis ini, wujudnya sains dan teknologi boleh ditentukan sama ada diharuskan atau tidak.
Dengan mengetahui aplikasi qawaid dan fiqh dalam sains teknologi, kita dapat mengetahui tentang teknologi yang diharuskan di dalam Islam dan teknologi yang tidak diharuskan di dalam Islam. Berikut merupakan contoh-contoh teknologi yang diharuskan di dalam Islam. Yang pertama adalah terapi gen, dan yang kedua adalah pembiakan bayi tabung uji. Terapi gen bermaksud gen yang dibawa oleh kromosom merupakan unit asas yang berfungsi dalam menentukan pewarisan. Terapi gen merupakan satu teknik yang membetulkan atau membaik pulihkan kecacatan gen yang bertanggungjawab dalam penyakit pewarisan atau penyakit genetik. Pembiakan bayi tabung uji pula bagaimana adalah kaedah kehamilan bayi melalui teknik in vitro fertilization, persenyawaan in vitro atau dikenal sebagai IVF, telah memberi alternatif kepada pasangan yang tidak mempunyai zuriat. Kaedah ini merupakan teknik persenyawaan di luar badan manusia, iaitu ovum daripada isteri dan sperma dari suami disenyawakan di luar badan atau in vitro. Ia akan dikembangkan dalam tabung uji sehingga berbentuk blastocista dengan memberi nutrien tertentu. Baiklah, seterusnya adalah kejuruteraan tisu. Kejuruteraan tisu merupakan bidang yang menjadi semakin penting dalam dunia perubatan hari ini. Hal ini kerana teknik kejuruteraan tisu ini membolehkan para doktor membaik pulih atau menggantikan bahagian badan yang rosak atau telah tua. Yang keempat adalah pengklonan, terapi dan penyelidikan sel stem atau dipanggil sebagai stem cell. Pengklonan terapeutik untuk tujuan rawatan perubahan seperti mencipta sel atau menggantikan organ telah rosak dengan mengambil kira langkah-langkah sempadan yang dibenarkan oleh syarak. Kita beralih pula kepada teknologi yang tidak diharuskan di dalam Islam. Yang pertama adalah Botox atau dikenali sebagai botulinum toxin type A. Botox adalah satu kaedah rawatan untuk menegangkan kulit muka dengan memasukkan toksin supaya garis-garis kerutan wajah dapat dihilangkan dan mengekalkan kemudahan yang ternyata palsu semata-mata. Yang kedua adalah pengklonan manusia. Pengklonan manusia bertujuan melahirkan semula manusia baharu boleh membawa kerosakan kepada sistem kekeluargaan dan struktur sosial masyarakat. Ianya juga merosakkan keturunan manusia. Yang ketiga adalah teknologi senjata yang memusnahkan. Penghasilan teknologi senjata atau nuklear dengan tujuan untuk memerangi dan menguasai orang lain adalah diharamkan dalam Islam. Teknologi ini diharamkan kerana merosakkan keturunan manusia, ekosistem dan alam. Dan yang keempat adalah teknologi yang tidak sihat. Penciptaan dan penghasilan teknologi dengan tujuan mengembangkan atau menyuntik budaya tidak sihat dalam masyarakat juga adalah diharamkan dalam Islam. Contohnya, kemudahan dan penciptaan penggunaan telah digunakan untuk menyebarkan fitnah, menyebarkan berita palsu, memburukkan antara satu sama lain adalah tidak diharuskan. Dan malahan perbuatan itu menjadi haram jika membawa kemudaratan kepada orang lain. Sebagai rumusan, penggunaan kaedah fiqh dalam sains teknologi dan kejuruteraan merupakan sesuatu yang perlu diambil kira oleh setiap saintis, teknokrat dan jurutera. Pengaplikasian sains dan teknologi serta kejuruteraan oleh manusia perlu dilihat terlebih dahulu, kesan langsung dan sampingan ketika pelaksanaan. Pemakaian kaedah fiqh dalam bidang sains, teknologi dan kejuruteraan juga haruslah didasari dengan kefahaman yang mendalam mengenai sesuatu kaedah yang akan diguna pakai. Hal ini perlu bagi memastikan segala kajian dan tindakan yang dilakukan menepati kehendak syarak dan tidak bertentangan dengan tujuan utama syariat, iaitu untuk memelihara agama, nyawa, akal, keturunan dan harta serta kemaslahatan lain. Sekian saja daripada saya dan kami mengucapkan terima kasih banyak-banyak dan Assalamualaikum.